hipotesis tadi kita belum terangkan. Hipotesis ialah andaian awal kita. Andaian awal sebelum buat itu eksperimen. So kita ada andaian awal. Tapi Assalamualaikum, semangat pagi semua. Okey, hari ini kita akan sambung untuk tajuk berikutnya. Okey, saya akan terangkan berkenaan dengan format pentaksiran KSSM yang terbaru. Teacher fokuskan kepada soalan bahagian C, iaitu soalan nombor 11. Kalau sebelum ni soalan yang mereka bentuk eksperimen ataupun merancang eksperimen adalah di soalan nombor 10, tapi untuk format KSSM kali ini dia berada di soalan nombor 11 bahagian C, sama juga 10 markah. Okey, so kita tengok maklumat yang diberikan. Pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan, cahaya dan nutrien. Nilai pH yang berbeza akan memberi kesan ke atas pertumbuhan bakteria. So maklumat yang diberikan ni kena baca kena baca berulang-ulang kali sehinggalah pelajar dapat mengenal pasti dalam pernyataan di sini memang ada diberikan secara tidak langsung, iaitu berkaitan dengan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, so soalannya di sini, nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas. Okey, soalan B, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Okey, so soalannya bermula dengan pernyataan masalah Okey, seterusnya, berdasarkan pernyataan yang diberikan, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan air suling, larutan natrium hidroksida, bubur nutrien, kultur bakteria, kapas dan 2 buah tabung uji. Okey, untuk soalan eksperimen, mereka bentuk eksperimen ni, soalan C tu bermula dengan soalan yang diberikan, pelajar-pelajar kena perhatikan radas yang diberikan. So fokus kepada radas yang diberikan untuk reka bentuk eksperimen Jadi huraian tu mestilah mengandungi aspek-aspek berikutlah. Yang pertama, tujuan eksperimen, ini 1 markah. Mengenal pasti pemboleh ubah, 2 markah. Prosedur atau kaedah, 4 markah. Dan penjadualan data, 1 markah. Okey, so ini bahagian C ni, soalan nombor 11 untuk KSSM, sama juga dia membawa kepada 10 markah. Okey, jadi di sini ini adalah format pentaksiran sains KSSM bermula 2021. Okey, soalan 11A bermula dengan penyelesaian masalah, 11B hipotesis.
Ya, dan bermula sebelah C itu ada soalan-soalan yang berkaitan dengan mereka bentuk eksperimen tadi itulah. Okey. So seterusnya ialah tujuan eksperimen. Ya, pecahan kepada soalan bahagian C tadi, pelajar perlu tulis tujuan eksperimen di sini. Pemboleh ubah, ya, pemboleh ubah ni jangan lupa ada 3 pemboleh ubah walaupun dia 2 markah. Pelajar haruslah biasakan ya untuk menulis 3 jawapan pemboleh ubah ya. Sekurang-kurangnya kalau salah satu jawapan tersebut, so ada lagi 2 jawapan yang boleh menyelamatkan pelajar lah. Okey, prosedur dan penjadualan data. Okey. So ini adalah kerangka jawapan yang mana pelajar perlu tulis ya. Pelajar perlu tulis nanti berdasarkan format pentaksiran sains KSSM lah. Okey, jawapan soalan nombor 11. Jangan lupa tulis soalan ya, kehendak soalan secara ringkas macam ni lah. So inilah kerangka jawapan yang pelajar perlu tulis semasa menjawab soalan nombor 11 ni nanti. Okey, jadi penyataan masalah ni membawa kepada 1 markah. Okey, hipotesis membawa kepada 1 markah. Okey, bermula dengan soalan C ni ialah mereka bentuk berdasarkan bahan dan radas yang telah pun diberikan daripada soalan. Follow sahaja apa bahan dan radas yang diberikan untuk mereka bentuk eksperimen tu. Okey, jadi tujuan eksperimen ni 1 markah, pemboleh ubah 2 markah. Jadi tuliskan ketiga-tiga pemboleh ubah ni, dan prosedur 4 markah, maksudnya 4 poin, tidak ada masalah untuk tulis ekstra ya. Dan boleh juga prosedur ini secara dilukis gambar rajahnya dan perlulah dilabel lah. Okey, penjadualan data di sini ada 2 kotak macam ni ya. Di sebelah kirinya ditulislah untuk tajuk pemboleh ubah, boleh pindahkan sahaja jawapan daripada sinilah. Okey, tuliskan pemboleh ubah dimanipulasi ya di sini di sebelah kiri, dan di sebelah kanan tuliskan tajuk daripada jawapan daripada sini ni kita pindahkan sahajalah. Tuliskan tajuk untuk apakah pemboleh ubah bergerak balas di sini. Okey, dan di ruangan ini untuk pemboleh ubah dimanipulasi pelajar haruslah tulislah. Okey, apakah yang diubah-ubah. Okey, faktor yang diubah-ubah di sini. Dan pelajar perlu ingatlah untuk pemboleh ubah bergerak balas di sini jangan tulis apa-apa, sebab kita baru pun mereka bentuk eksperimen tu, ataupun kita baru merancang eksperimen tu, belum lagi betul-betul buat dan masuk dalam makmal, kita baru merancang saja. Jadi kerangka format kerangka jawapan ini pelajar perlulah tulislah ya, kena biasakan format ini dan perlu tulis soalan. Ramai pelajar yang jawab yang tanpa menulis soalan, tiba-tiba ada jawapan. Jadi pemeriksa akan kelirulah. Contohnya pemboleh ubah di sini, tiba-tiba ada jawapan, kan? Jadi pemeriksa tu tidak tahu ini jawapan untuk pemboleh ubah yang mana, kan? Okey, so pelajar kena tulis di situ soalan, kehendak soalan ya, kehendak soalan. Okey, seterusnya tengok bagaimana daripada penyataan masalah tadi tu, kena baca balik-balik lah. Okey, kena baca berkali-kali ya, supaya bila kita tulis jawapan nanti kita akan sentiasa fokus lah. Ini adalah dia punya penyataan ataupun case tadi itulah ya. Penyataan yang telah diberikan dalam soalan iaitu pertumbuhan mikroorganisma dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan, cahaya dan nutrien. Dan apa yang difokuskan di sini memang jelas, memang akan diberikan. Iaitu nilai pH yang berbeza akan memberi kesan ke atas pertumbuhan bakteria. So dalam pernyataan ni jelas sebenarnya pelajar boleh cari pemboleh ubah ya. Okey, jadi penyataan masalah ini adalah contoh lah ya. Contoh jawapan untuk pelajar, untuk guideline lah ya kepada pelajar tentang cara untuk menjawab lah. Okey, so yang pertama tadi penyataan masalah. Jadi di sini fokus kepada pH kan.
Okey, jadi apakah kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria? So, hipotesis di sini, pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada pH 7. Okey, ini tidak semestinya macam ni ya. Hipotesis ni kita boleh buat pelbagai cara. Yang penting kata kuncinya ada pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Tujuan eksperimen, okey. So cara mula ayat tu kena betul lah ya untuk mengkaji hubungan di antara nilai pH dengan pertumbuhan bakteria. Okey, so ini satu markah dan untuk pemboleh ubah ni 2 markah, tapi teacher galakkan pelajar-pelajar tulis ketiga-tiga pemboleh ubah. Okey, jadi dimanipulasi di sini ialah nilai pH, yang bergerak balas ialah pertumbuhan bakteria dan yang dimalarkan ialah jenis bakteria. Okey, ini tidak semestinya ya. Jawapan-jawapan ini boleh ditulis dengan jawapan-jawapan lain lagi lah. Okey, contohnya isi padu larutan nutrien ke kan. Okey, so kita tengok lagi faktor-faktor ataupun apa-apa pemboleh ubah jawapan yang boleh diisi di sinilah. Ini adalah salah satu contoh saja. Okey. Okey, seterusnya prosedur ataupun kaedah. Okey, yang ni lah untuk soalan prosedur dan kaedah ni. Ramai pelajar sebelum ni mengeluh ataupun memberitahu yang mereka sukar untuk menjawab soalan ini ya, untuk bahagian prosedur ni. Sebab kadang-kadang setengah-setengah pelajar tidak dapat menggambarkanlah macam mana cara untuk buat prosedur tu step by step dia. Okey, so di sini tengok balik hipotesis yang telah ditulis tadi ya. Pertumbuhan bakteria adalah paling pesat pada pH 7, iaitu pH neutral lah di sini. Okey, jadi apa-apa hipotesis yang pelajar telah pun tulis di sini kena stick ya, kena stick dengan hipotesis yang telah dibuat itulah. Maksudnya jangan pula ubah jadi yang lain. So kena stick pada satu hipotesis sahaja. Sebabkan hipotesis ni dia boleh boleh tulis dalam pelbagai bentuk. Dan jangan lupa baca balik soalan. Okey, sebab nanti ada kaitannya untuk bahan dan radas yang telah diberikan tu mesti bersesuaian lah untuk kita reka bentuk berdasarkan hipotesis tu tadi. Okey, sebab soalannya tadi reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan bahan-bahan yang telah diberikan. Sebab tu bila menjawab soalan, pelajar-pelajar perlulah alert dengan bahan dan radas yang telah pun diberikan. Jadi ini perkataan pertama ya, mestilah perkataan perbuatan. Tidak semestinya macam inilah. Maksudnya ini adalah salah satu contoh ya. Contohnya di sini masukkan. So gunakan perkataan perbuatan lah di sini ya. Masukkan air suling dan bubur nutrien ke dalam tabung uji A. Sebab tabung uji ni ada 2 buah kan, ada 2 buah tabung uji. Kita kena sesuaikanlah dengan eksperimen tu. Okey, kalau 3 lah. Jadi kalau 2 lah. Dan tengok di sini dia ada bagi clue kan, air suling dan larutan natrium, sedangkan pH faktor pH ni sebenarnya ada 3, iaitu pH dalam keadaan berasid, neutral ataupun beralkali. Tapi di sini dia sudah pun bagi hint kenapa guna air suling sahaja kan, kenapa ada larutan natrium hidroksida. Jadi sebab itu kita kena sesuaikan prosedur kita tu dengan bahan dan radas yang telah pun diberikan. So nampak di sini kan, dalam soalan ni dia hanya uji keadaan pH yang neutral dan juga keadaan pH yang beralkali. Maksudnya dia tidak uji pun di sini keadaan yang berasid. So pelbagai contohnya soalan boleh dibuat. Jadi perlu kesesuaian lah di sini. Sebab itu macam mana cara untuk kita dapat markah penuh dalam prosedur ni? Okey, setelah kita tulis bahan dan radas tu, pastikan pelajar tanda lah ya, tik jawapan yang telah pun diberikan. Okey, contohnya di sini kita telah pun tulis air suling kan. Okey, jadi di sini ni pelajar kena tanda lah. Okey, air suling telah pun
dinyatakan tadi. Okey, saya tukar dahulu pennya. Okey, jadi pelajar telah pun tulis perkataan bubur nutrien di sini. Okey, jadi di sini pun pelajar kena tandalah. Okey, bubur nutrien pun dah ditulis ya. Air suling pun dah ditulis. Okey, bubur nutrien pun dah ditulis dan tabung uji ya, tabung uji. Jadi di sini ada 2 buah tabung uji kan? Maksudnya buat yang pertama dahululah. Okey, dan satu lagi ialah okey, so yang ini kan tadi tu, okey, masukkan air suling, jadi tanda-tandalah. Tandakan right lah supaya kita tahu yang prosedur kita tu kita telah pun tulis berdasarkan radas dan bahan yang telah diberikan tadilah. Bubur nutrien ya, kita pun telah sebut. Macam tu cara untuk kita semak prosedur kita tu betul ke tidak, ataupun adakah kita telah menggunakan semua radas dan bahan yang diberikan dalam soalan. So itu kadang-kadang tiba-tiba yang selalu kesilapan pelajar calon-calon SPM yang selalu jawab kan, dia tulis prosedur dan kaedah di sini di mana kadang-kadang tidak ada bahan dan radas yang diberikan dalam soalan tu. Itu masalahnya. Sebab itu pelajar-pelajar haruslah buat cara macam ni lah. Maksudnya bila dah tulis di sini terus tick lah tanda. Okey, so bubur nutrien dah tulis. Okey, yang ini air suling dah ada dalam jawapan kita. Tabung uji pun dah ada. So kadang-kadang di sini diberikan radas tabung uji, tiba-tiba di sini dia buat piring petri ke, ditulis macam-macam radas yang tidak pun diberikan. Jadi sebab itu tidak dapat markah ya untuk soalan prosedur ni, sebab diberi radas lain tapi ditulis dalam penulisan untuk prosedur, step prosedur tu tidak ada pun jawapan tersebut. Okey, so seterusnya satu kaedah lain lagi kan, selain daripada kita menulis macam ni, kadang-kadang ada setengah pelajar dia tidak boleh nak explain dalam bentuk penulisan macam tu. So boleh juga tulis macam ni lah ya. So tabung uji air suling, ada bubur nutrien. So pastikan bila kita dah lukis macam tu kena label lah ya, kena label semua radas kita dan bahan yang telah diberikan lah. So boleh juga dapat markah macam tu ya. Okey, seterusnya sambungan prosedur tadi lah ya. So kena ingat balik lah, kena ingat semasa menulis tu, kena ingat apakah fokus eksperimen kita, hipotesisnya dan bahan-bahan radas yang tadi lah. Kemudian masukkan kultur bakteria. So maksudnya tadi kita dah sebut air suling, dah sebut bubur nutrien, kita dah sebut kultur bakteria di sini. Okey, dah sebut tentang tabung uji. Okey, seterusnya sambunglah. Okey, masukkan kultur bakteria ke dalam tabung uji A. Ulang langkah 1 dan 2, menggantikan air suling dengan dengan larutan natrium hidroksida di sini kan. Jadi ini pun kita dah guna. Okey, kita dah guna bahan tersebut. Okey, dalam tabung uji B lah pula. Okey, dalam tabung uji B tadi tabung uji A. Okey, dan seterusnya step keempat untuk mulut tabung uji menggunakan kapas dan perhati serta rekodkan. Yang ini kena telah ya, perhati dan rekodkan. Mesti adalah ya di sini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Ayat yang terakhir tu mesti ada pemboleh ubah bergerak balas yang kita nak tengok nantilah kan. Keadaan bubur nutrien. Okey, keadaan bubur nutrien tu maksudnya nanti macam mana keadaan bubur nutrien yang kita akan perhatikan, sama adakah dia keruh, jernih, sebagainya lah macam tu. Untuk kita tengok sebenarnya berkaitan dengan pertumbuhan bakteria. Sebab bakteria ni kita tidak nampak dengan mata kan. Jadi tapi kalau keadaan bubur nutrien tu kita boleh lihat jelas dengan mata kasar kita lah. Jadi itulah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, maksudnya di sini penerangan kita berkaitan dengan prosedur ni
dia mesti ada penerangan tentang pemboleh ubah yang dimanipulasi, kan? Pemboleh ubah dimanipulasi tadi iaitu pH tu kan, pH keadaan pH tadi iaitu air suling dan natrium hidroksida. Okey, so itu adalah penerangan tentang pemboleh ubah dimanipulasi, dan dalam penerangan kita ni juga mesti ada pemboleh ubah bergerak balas lah apa yang akan berlaku kemudiannya, maksudnya keadaan bubur nutrien itu adalah pemboleh ubah bergerak balas di sinilah. Okey. Jadi di sini ialah selepas beberapa hari, sebab kadang-kadang kalau pelajar tulis selepas 1 hari ataupun beberapa minit ke, so itu menyebabkan tidak dapat markah ya di situ, sebab kadang-kadang eksperimen yang dilaksanakan tu langkah-langkahnya tidak logik. So sebab itu ini adalah untuk tackle jawapan tu tidak apa buat macam ni ya selepas beberapa hari, sebab kalau kita tidak yakin nak tengok berapa hari ya, 3 hari ke 4 hari, so jadi buat je macam ni selepas beberapa hari. Ini cara macam mana kita nak tackle jawapan tu lah ya. Okey, so seterusnya ialah ni teacher perkenalkan teknik puzzle lah ya, sebab sebelum ni ramai pelajar yang tidak dapat jawab tentang masalah prosedur ni, sangkut ya, masalah prosedur sangkut sebab tidak boleh menguasai ataupun tidak boleh membayangkan macam mana step-step yang ada yang perlu diikuti dalam merancang eksperimen. Okey, jadi caranya macam ni ya. Dalam soalan tu akan diberikan bahan dan radas di sini. Jadi kalau boleh bahan dan radas ini kita ubah dia dalam bentuk lukisan lah, buat sahaja ya. So gambar-gambarkan sahaja. Mungkin perkataan-perkataan tu kita tak tahu. Contoh macam air suling kan. Air suling mestilah dia duduk, dia berada dalam dalam bekas-bekas kan. So kita label-label macam tu lah. Okey, contohlah kan larutan natrium hidroksida. So kita buatlah dia, lukiskan dia dan dan tulis namanya situ. Okey, larutan natrium hidroksida, sebab kadang-kadang ada larutan-larutan lain lagi yang pelajar pun tidak pasti nama dia ni kan. Mungkin ada yang tidak pernah tahu ke, tidak ingat ke apa ke. Jadi buat sahaja macam ni lah dan label lah, tulis di bawahnya. Okey, bubur nutrien, proteobakteria, kapas, 2 buah tabung kunci apa semua, dan buat satu-satu dan cuba gambarkan dia, drag macam kita nak buat puzzle macam ni lah ya. So caranya tadi, cara dia okey, ni teknik puzzle lah ya yang teacher perkenalkan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah prosedur pelajar semasa menjawab soalan dalam mereka bentuk eksperimen. Jadi pertama pelajar cari bahan dan radas daripada soalan. Okey, kemudian gambarkanlah, lukis-lukis sahaja. Contohnya kalau road kaca. Okey, so buat sahaja bentuknya, bentuk asasnya sahaja. Okey, supaya nanti pelajar akan dapat gambaran macam mana prosedur seterusnya lah. Okey, so cuba gambarkan daripada bahan dan radas tersebut dalam bentuk lukisan, susunlah satu persatu. Macam kita buat puzzle kan dia macam ni. Jadi pindahkan dalam bentuk lukisan dan jangan lupalah label lukisan masing-masing. Okey, ini teknik puzzle. Nanti kita boleh cuba, kita akan tengoklah bagaimana pelajar dapat menguasai prosedur. Selepas ini dapat menjawab soalan mereka bentuk
jawapan dia di sini. So itulah. Tiba-tiba ada jawapan pelajar di situ yang dia tulis. So sebab tu di sini ruangan di sini tidak perlu tulis. Kenapa? Sebab ingat tadi kita baru merancang eksperimen. Okey, eksperimen ini belum lagi dilaksanakan. Bila kita berada dalam masa kita merancang sahaja. Okey, jadi pindahkanlah jawapan tadi. Untuk tajuk koordinasi nilai pH, keadaan nutrien lah. Okey, so nilai pH tadi tu neutral, beralkali, ataupun kita tulis nilai pH tadi tu. Di sini ada 3 lah. 3 bentuk contoh penjadualan data. Okey, kita perhatikan yang mana betul. Okey, yang mana betul. Okey, yang ini kandungan tabung uji. Tabung uji A kita letak bubur nutrien, bakteria dan air suling. Tabung uji B tulis yang samalah, cuma apa yang membezakan dia, ingat balik tadi dalam jawapan kita tadi yang membezakan inilah kan dimanipulasi tabung uji B tadi. So bubur nutrien, bakteria dan larutan natrium hidroksida kan. So ini kena lengkapkan lah. Okey, so tidak perlu tulis jawapan ya. Tidak perlu tulis jawapan, tinggalkan kosong ya. Sebab bila dah tulis jawapan di sini dia akan jadi salah, tidak dapat markah di sini. Okey, untuk jadual yang C ni yang ketiga, tabung uji A, tabung uji B. Okey, nilai pH untuk tabung uji A, tabung uji B. Dan pertumbuhan bakteria. Okey, so cuba tengok mana jawapan yang betul ya di sini. Cuba bagi jawapan, tengok bahagian komen, nanti teacher akan komen lah. Teacher akan komen jawapan-jawapan pelajar yang manakah jawapan yang betul ya. Okey, jadi ini adalah untuk skrip jawapan format pentaksiran sains KSSM untuk 2021. Okey, so seterusnya teknik puzzle tu nanti kita akan tengok ya markah pelajar setelah menggunakan teknik puzzle ni untuk bahagian mereka bentuk eksperimen, fokus kepada prosedur sahaja. Okey, so jangan lupa ikuti kelas seterusnya untuk teknik menjawab kertas 2 sains KSSM format terbaru ya, format terbaru. Dan seterusnya pelajaran berikutnya selepas ni, jangan lupa saksikan, ikuti kelas bersama teacher untuk tajuk 1.2 iaitu mikroorganisma yang berfaedah. Dan bezakan dengan soalan mereka bentuk eksperimen dalam soalan KSSM. Okey, berbeza ya. Satu situasi di mana pelajar berada di dalam makmal untuk membuat eksperimen. Satu situasi lagi untuk fokus kepada soalan KSSM, soalan bahagian C nombor 11 di mana pelajar tidak berada dalam makmal ataupun maksudnya belum pun menjalankan eksperimen tu dalam makmal. Okey, dia hanya merancang eksperimen, menulis eksperimen tu ataupun mereka bentuk eksperimen tu. Jadi apa yang ada dalam KSSM untuk pentaksiran KSSM SPM nanti di mana soalan bahagian C, soalan nombor 11 itu ialah mereka bentuk eksperimen. Maksudnya pelajar baru merancang eksperimen. Okey, so sehingga kita berjumpa lagi untuk pelajaran seterusnya. Jadi hari ini kita telah pun belajar, menerangkan kepada pelajar berkaitan dengan format terbaru untuk pentaksiran KSSM 2021 di mana soalan mereka bentuk eksperimen adalah di bahagian C, soalan nombor 11, dan pelajar perlulah follow step-step yang diberikan untuk mendapat 10 markah ya. 10 markah ni kalau betul-betul tahu tekniknya, okey, memang boleh dapat markah penuh. Okey, jangan lupa buat ulang kaji. Okey, untuk tugasan yang diberikan
Dan sehingga berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Bye-bye.